ataupun boleh dengar saya bercakap ke tidak? Semua boleh dengar saya bercakap ke tidak? Boleh. Boleh. Bagus. Kalau boleh bagus, buka kamera dulu. Buka kamera semua, tak kira lah awak macam mana. Saya faham keadaan di rumah ni memanglah saya pun berada di sekolah sebab ada sedikit urusan. Ada lagi antara kita yang belum mengambil buku teks lagi belum lagi mengambil buku teks. Pesanan untuk ada lagi sebilangan kecil yang belum mengambil buku teks, diminta selesaikan urusan pemulangan buku teks tahun 5 tahun lepas dan juga pengambilan buku teks tahun 6 tahun ini dengan segera dengan segera. Jikalau cikgu kelas tidak ada pun di sekolah, boleh juga pemulangan dan juga pengambilan buku teks tahun 6 2021 ini boleh juga dilakukan di Dewan, yang mana cikgu buku teks, cikgu Ustazah Nur Hamizah membuka kaunter untuk pemulangan dan juga penerimaan buku teks tahun 5 dan juga tahun 6. Awak yang tahun 6 sekarang ini kena pulangkan buku tahun lepas, buku tahun 5 dan mengambil buku tahun 6 tahun. Harap-harapnya awak boleh selesaikan perkara ini dengan cepat supaya proses PDPR kita boleh berjalan dengan lebih lancar, walaupun ada antara kita yang mempunyai buku teks digital. Ada yang mempunyai buku teks digital, saya percaya, dan kita untuk PSV saya tak pasti lagi buku teks digital, tapi buku teks yang sebenar memang ada. Memang sepatutnya awak ada dan awak boleh rujuk di buku teks yang sebenar. Baiklah, seperti biasa kita teruskan kepada aktiviti kita pada minggu ini. Aktiviti untuk minggu ini adalah saya percaya ada antara kita sudah membuka Google Classroom. Tugasan ataupun aktiviti kita pada minggu ini saya sudah pun upload kepada Google Classroom kita masing-masing, dan jika awak perhatikan memang awak sudah boleh dapat. Okey, saya present dulu skrin untuk Google Classroom kita masing-masing, yang mana dalamnya nanti akan ada classwork ataupun aktiviti yang perlu awak jalankan. Baik, siapa antara kita yang dah pun buka Google Classroom? Baik, Google Classroom yang awak buka, awak akan nampak macam ni. Okey, awak semua. Okay, macam ni yang awak akan nampak Google Classroom yang kita dapat. Baiklah, kelas kita untuk kelas yang ini adalah tak apa, sama ada tahun 6 ataupun 6C ataupun 6E, sama saja tugasan yang saya buat. Katakan bila kita buka classwork kita, bila kita buka Google Classroom kita yang kelas PSV punya, saya percaya awak semua sudah tahu buka. Siapa yang ada masalah masih lagi boleh PM saya, boleh PM cikgu kelas awak, boleh PM siapa-siapa cikgu yang awak rasa nak PM, boleh tanya sehingga awak boleh buka Google Classroom awak masing-masing. Jangan ada lagi antara kita ni yang memang tak reti nak buka Google Classroom. Itu adalah masalah besar. Sebab semua PDPR kita akan jalankan melalui Google Classroom. Okay, bila kita dah buka Google Classroom, kita dah buka kelas PSV kita, pergi kepada classwork seperti biasa. Baik, dalam classwork kita kita tak banyak aktiviti lagi sebab classwork kita pada minggu lepas pun kita bergilir dengan muzik, betul. Kita dah bergilir dengan muzik, bermakna pada minggu ni sahaja untuk PSV. Baik, untuk aktiviti kita pada minggu ini, cuba perhatikan, ini aktiviti yang saya sudah membuat. Yang saya sudah buat. Awak boleh nampak skrin saya sekarang? Boleh. Nampak tak skrin? Okey, nampak skrin Nampak. Okey, ini yang saya sudah bagi aktiviti awak, yang mana bidangnya, boleh nampak tak ni bidang? Boleh. Okey. Bidangnya sekarang ialah bidang apa dia bidang kita? Membuat corak dan juga rekaan. Okay, corak dan juga rekaan. Corak ada banyak-banyak cara, rekaan pun ada banyak-banyak cara atau banyak-banyak kemahiran untuk melaksanakan aktiviti ini. Baiklah, tema kita objek buatan manusia. Okay. Tajuk kita corak pasu hiasan. Ingat, kita bukan buat pasu hiasan, jangan salah faham. Kita bukan buat pasu hiasan, kita buat corak pasu hiasan. Yang mana corak untuk pasu hiasan ini kita bina pada kertas lukisan saja. Kita bukan buat corak. Bukan kita buat pasu hiasan. Pasu hiasan tu awak tahu kan, pasu yang kita boleh muat bunga-bunga, kertas ke bunga apa dalam tu yang kita boleh buat hiasan. Itu pasu. Tapi kita sekarang ini bukan buat pasu, kita buat corak dia saja. Corak pada pasu hiasan. Yang mana corak yang kita bina dengan teknik yang kita nak belajar sekejap lagi ni, awak boleh gunakan dia untuk mencorak pasu hiasan sekiranya awak ada. Sekiranya awak ada lah. Okay.
Jadi yang penting awak kena faham, kemahiran kita hari ini adalah untuk membina corak pada basuh hiasan. Tekniknya, ada dua tekniknya. Seperti biasa, teknik dalam tahun 6 ini kita akan gabungkan dua teknik. Yang pertamanya adalah teknik lipatan. Teknik lipatan yang awak boleh lipat apa saja, bukan apa saja, awak boleh lipat kertas yang membentuk apa saja bentuk lipatan, itu dikira sebagai salah satu daripada kemahiran lipatan kita. Dan juga guntingan, selain daripada awak lipat tu, awak perlu gunting lah, supaya dia lebih menarik. Serta tiupan. Teknik tiupan juga kita sudah belajar dalam tahun 5 yang mana kita tiup pada kertas lukisan warna air. Tahu warna air yang kita tiup dulu pakai straw dulu ada. Kalau awak dah belajar lah, pastinya sudah belajar dalam tahun 5 sebab teknik tiupan itu dan juga guntingan itu semua sudah belajar tahun 5. Cuma dalam tahun 6 ini kita nak gabungkan saja kedua-dua teknik ini saja. Teknik tiupan ini ambil warna air, letak dekat straw, kita pun tiup ataupun titiskan atas lukisan kita, kemudian kita tiup dengan straw kita. Nanti dia akan menghasilkan satu corak garis, satu corak pergerakan air yang ditiup itu. Sama ada dia pecah ataupun bergaris lurus. Itu bergantung kepada warna yang awak letak tu lah kan. Dia akan menghasilkan berbagai-bagai corak. Baiklah, rujukan kita adalah seperti biasa iaitu BBM. Saya bekalkan link YouTube yang awak boleh tengok sekejap lagi. Sebab ini kelebihan kita belajar secara online. Kita boleh dapat link dia, kita boleh tengok daripada YouTube cara orang lain buat, kemudian kita boleh belajar daripada situ. Baik, bahan-bahan yang perlu awak buat, bahan-bahan yang perlu awak sediakan adalah kertas lukisan. Saya percaya ramai yang sudah mensediakan kertas lukisan sebab memang kita jarang-jarang saja boleh keluar, ibu bapa kita pun jarang-jarang boleh keluar, kebanyakannya kerja daripada rumah sahaja, jadi sekali-sekala dia keluar tu mungkin dia belikan alat tulis untuk kita, dalam tu senaraikan juga kertas lukisan. Walau macam mana pun sekiranya tidak ada juga, belum beli juga kertas lukisan, bolehlah juga guna apa-apa kertas dengan syarat kertas itu belum bercetak. Kertas A4 pun boleh lah, kertas A4 pun boleh, tapi dengan syarat A4 tu jangan yang dah pakai lah, yang belum ada cetakan. Masih nampak skrin saya tak? Nampak skrin saya kenapa awak semua tak buka kamera ni? Macam mana saya nak nampak? Awak kena buka kamera lah, kawan-kawan kita pun nak tengok juga kawan-kawan kita yang lain ni. Nanti sekejap lagi kita nak buat aktiviti semua buka kamera. Ni Lakshmi ni pergi mana ni, selalunya ada kamera je kan. Semua buka kamera. Walaupun lepas tai kusam pun buka kamera juga, tak ada masalah kan. Walaupun ada yang raya Cina tak? Tak ada kan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, ini classwork kita, aktiviti kita. Seterusnya, selain pada kertas lukisan, kita ada warna air. Warna air sah-sah memang ada sebab awak memang, saya tahu memang ada warna air daripada darjah 1 lagi awak ada warna air kat rumah kan. Lepas tu kertas warna. Selain daripada kertas lukisan tadi, kita juga perlu ada kertas warna. Jika tidak ada juga kertas warna, awak nak buat apa? Jika tak ada juga kertas warna, awak gunalah apa-apa kertas yang berwarna. Kertas majalah, kertas surat khabar, tapi kertas khabar tak boleh lah sebab dia kertas tu kurang cantik kan. Dapatkan kertas majalah. Kertas majalah yang berwarna apa yang awak suka, nak warna hijau, ungu, warna campur, gambar apa semua, boleh gunakan kertas itu. Boleh gunakan kertas daripada majalah. Kalau tak ada, kena guna kertas buku-buku lama awak tu lah kan. Tapi apa yang penting hari ni kita kena faham, yang kita nak belajar hari ni adalah teknik kita nak buat karya kita ni dengan menggunakan kemahiran lipatan dan guntingan serta tiupan kita. Okey, antara aktiviti kita, alatan yang perlu kita guna adalah gam dan juga gunting lah. Gam dan juga gunting. Gam tu untuk melekatkan lipatan. Bila kita sudah buat lipat siap, kita nak tampalkan lipatan kita tu di atas kertas lukisan. Dan juga gunting. Gunting bagi cantik. Baik, awak boleh bayangkan macam mana karya yang kita nak buat ni sebenarnya. Boleh tak awak bayangkan sekarang? Jangan nanti seperti sebelum-sebelum ini ada orang yang turn in kepada saya sampai 2 karya. 2 karya dia turn in kepada saya. Kenapa? Satu teknik, satu kemahiran, satu karya lain, satu kemahiran lagi, kemahiran yang lain. Tak, dia sebenarnya sama. Kemahiran yang satu lukisan saja. Saya mahu adalah setiap kali kita buat ni, kita akan menghasilkan satu lukisan. Satu lukisan ini, kalau 2 teknik, bermakna ada 2 teknik di dalam menghasilkan lukisan tersebut. Contohnya sekarang ni, hari ini kita perlu buat satu lukisan saja, tetapi pada lukisan kita ini ada tempat yang teknik guntingan,
dan juga lipatan, ada tempat yang kita buat tiupan. Ada tempat yang kita buat kaedah tiupan kita, kemahiran tiupan. Boleh faham? Tetapi hasilnya adalah satu karya sahaja, satu lukisan sahaja. Boleh faham? Kena faham. Okey. Langkah aktiviti yang pertama, buat corak tiupan pada kertas lukisan. Okey, yang pertama kita jangan fikir lagi pasal lipatan, kita buat dulu pasal tiupan. Kita buat dulu corak tiupan. Tiupan nanti awak rujuklah video sekejap lagi awak boleh tengok. Cuma saya bagi tahu dulu secara ringkas teknik tiupan kita. Letak saja warna air yang kita dah bancuh pada kertas lukisan kita, kemudian ambil straw, kita boleh tiup. Halalah ke mana saja yang kita suka, hala tiup supaya dia membentuk satu corak. Ambil warna lain pula letak, tiup lagi. Ambil warna lain letak, tiup lagi. Sehingga dia menghasilkan corak yang menarik. Kemudian selepas itu, selepas dah siap semua corak tiupan kita boleh jemur kering. Jemur letak tepi tu, sementara kita letak dia tepi menunggu dia kering, pada masa tu kita buat teknik lipatan pula. Kaedah lipatan, kemahiran lipatan kita ni, kita menggunakan kertas warna, tak melibatkan kertas lukisan yang kita buat tadi. Yang tadi tu biarkan dia kering di tepi, kita buat pula ambil kertas warna pula. Ambil kertas warna, kita buat kertas warna. Ambil kertas warna, buat teknik lipatan, lipat. Jika perlu gunting. Bila dah siap lipat, dah siap gunting, ambil gam letak. Tapi kalau kertas lukisan dah kering, boleh tampal. Tapi kalau dia belum kering, jangan gam dulu. Letak tepi dulu, ambil dulu kertas warna yang lain, buat lagi lipatan kita, buat lagi corak lipatan kita, kaedah lipatan kita. Awak boleh tengok juga nanti saya bagi dalam YouTube dekat bawah ni macam mana lipatan yang perlu buat. Macam tu, lipat sana, lipat sini, lipat sana, lipat sini, menghasilkan satu lagi, letak tepi dulu. Sampai 2, 3, 4 lipatan yang awak buat tu letak tepi, tetapi dengan syarat. Syarat janganlah lipatan yang awak buat tu terlalu besar sehingga nanti nak tampal atas kertas lukisan yang awak buat tadi tu tak muat. Boleh faham? Jadi jangan besar sangat, buat kecil je. Kecil sedang elok untuk kita tampal. Kalau dua karya, dua lipatan, dua bentuk dah nanti kita tampal pada kertas lukisan kita. Yang tadi, yang dah pun kita tiup tadi. Boleh faham? Okey, yang kedua tu tampal corak lipatan pada kertas lukisan yang telah siap bercorak tiupan tadi. Yang bila dia dah kering adalah corak tiupan di situ. Maka lipatan-lipatan yang kita baru buat ini sama ada 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke, awak ambil gam, tampal semuanya di atas kertas lukisan kita tu. Boleh faham? Bila sudah tampal tu, biarkan dia kering. Yang mana sengit-sengit, yang mana perlu potong-potong, gunting-gunting, hiaskan cantik-cantik, potong-potong, buang sampah-sampah semua, bagi cantik-cantik, letak elok-elok di atas meja. Pergi langkah yang ketiga, iaitu snap gambar, gabungan corak tersebut dan turn in dalam Google Classroom ini ataupun dalam WhatsApp. Snap, turn in. Kalaulah awak menggunakan Google Classroom awak tu gunakan handphone, awak boleh turn in daripada dalam handphone tu saja. Turn in dalam tu kepada Google Classroom kita ni, kan? Pergi Google Classroom, cari dekat dalam Google Classroom kita ni, turn in. Kalau dalam komputer, gambar tu dah perlu dimasukkan dulu dalam komputer, barulah kita turn in sebagai hasil kerja kita. Jelas setakat tu? Itu yang perlu awak buat. Perhatikan juga lagi, sesiapa yang dah siap snap gambar dan send kepada saya melalui Google Classroom, ini macam tadilah sebagai evidence. Tetapi kalau awak nak, dan saya harap untuk mengekalkan evidence ini kekal ada dengan saya, ada dengan awak pun, awak turn in di dalam Google Classroom. Kalau awak turn in dalam Google Classroom, bahan itu, apa yang awak turn in itu semuanya kekal sampailah saya hapuskan akaun kita. Jadi sampai penyimpanan kita selamat. Jadi kalau awak letak dalam WhatsApp hari ini, esok lusa, belum tentu lagi bila telefon dah penuh nanti semua kita pun akan delete. Jadi kalau dalam Google Classroom tak mengapa, dia duduk sini saja. Boleh faham tu? Okey, semua karya perlu disiapkan sebelum pukul 4 petang ini. Memang sah-sah sempatlah kan, berapa jam lagi, banyak jam lagi awak nak buat ni kaedah ni semua. Awak boleh buat dengan tenang, buat pelan-pelan, buat pelan-pelan sambil lepak, sambil makan dekat rumah awak boleh buat. Kita tak ada fix masa macam dekat sekolah. Kat rumah kita lebih free, masa kita lebih banyak. Lagipun sekarang pun dah pukul 1. Selepas pukul 1:30 katakan dah habis kelas, nanti kita kelas ni dah last dah. Jadi awak boleh buat pelan-pelan. Berapa banyak masa yang awak nak gunakan, awak boleh gunakan. Buat pelan-pelan.
Baik, sambil itu kalau awak tak faham lagi, tengok lagi YouTube. Tengok lagi YouTube. Berapa kali nak tengok, tengok lagi YouTube pun tak apa. Banyak kali tengok pun boleh. Boleh faham. Baiklah, saya rasa itu saja yang perlu saya maklumkan kepada awak sebelum awak tengok YouTube dan juga awak buat. Lepas tu, selepas ini, okey, saya tamatkan dulu present saya. Okey, jelas kan? Lepas ni awak boleh buat aktiviti-aktiviti tersebut. Masa ada lagi untuk awak buat aktiviti itu semua. Saya bagi masa. Awak dah tahu apa yang perlu awak buat. Saya dah bagi tahu dengan jelas sejelas-jelasnya apa yang awak kena buat. Sekarang ni saya akan tamatkan Google Classroom kita, Google Meet kita. Saya akan tunggu awak dekat WhatsApp. Awak boleh PM saya apa saja masalah yang awak ada, apa yang awak kurang faham, awak boleh PM saya. Tapi sebelum itu saya nak tanya dulu, ada siapa-siapa yang nak bertanya sekarang? Nak tunjukkan bahan dia ke apa, boleh tunjukkan sekarang. Cikgu, ini boleh guna tak? Cikgu, ini boleh pakai tak? Cikgu, ini cantik tak? Boleh tanya sekarang. Bila saya dah tamatkan kejap lagi, saya akan tunggu dekat WhatsApp saja. Boleh? Boleh atau tidak boleh? Sudah faham semua? Faham. Okey, sudah faham? Siapa yang ada nak tanya? Siapa nak tunjuk bahan dia? Bahan dia menarik dia, siapa ada? Tak ada bahan. Jangan cakap saya tak ada bahan. Bahan pasti ada. Sebabnya saya tak hadkan bahan itu kepada memang betul-betul exactly bahan yang kita nak gunakan dalam PDP sebenar. Bahan tu saya boleh faham, saya boleh bagi kepada awak peluang menggunakan bahan-bahan apa saja yang ada dalam zaman PKP sekarang. Saya sedar memang kita ataupun ibu bapa kita memang sukar untuk keluar masuk. Jadi apa-apa bahan yang ada kita boleh guna pakai. Yang penting ingat satu, teknik atau kemahiran yang kita belajar ini awak boleh ingat. Awak boleh ingat dan awak boleh faham betul-betul. Jelas tu? Jelas? Jelas Okey. Saya dah buka. Siapa yang nak bertanya boleh tanya sekarang. Siapa yang nak tunjuk boleh tunjuk sekarang. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada siapa yang tidak ada mikrofon nak bercakap tak boleh? Okey, saya baca, saya tengok. Okey, tak apa. Tak ada kamera tak mengapa. Awak boleh tengok saya bercakap, awak boleh dengar saya bercakap, awak boleh baca, awak boleh buka ke Google Classroom, tak mengapa. Okey, tak apa. Darwisha, kalau ada kelas agama 2 sampai 4 tak mengapa. Kita ada lagi. Boleh buat sekarang, buat sekarang dan turn in sekarang. Kalau sekiranya tak sempat siap pun awak hantar snap gambar, hantar kepada saya yang tak siap je dulu. Yang penting saya kena tahu yang awak masuk kepada awak buat aktiviti kita ni. Awak kena mulakan juga dulu. Walaupun awak tak sempat siap, awak mulakan dulu. Siapa yang belum tak sempat siap tu mulakan dulu. Saya nak tengok awak snap gambar hantar bagi saya. Okey. Siapkan lagi. Tak apa, Lashmi mana Lashmi? Lashmi mana Lashmi? Hello Lashmi. Lashmi, tak apa, barang apa yang ada? Barang apa yang ada saja. Paling tak ada pun buku tulis yang tahun lepas pun boleh. Buku sains kan besar kan? Besar kan buku sains kan? Ingat tak buku sains tahun lepas kan besar kan? Awak ambil sebelah, awak ambil satu muka surat yang kosong tu, awak boleh gunakan di situ. Boleh? Boleh guna bahan tu. Jangan susahkan ibu bapa kita nak paksa dia keluar pergi beli barang. Sekarang ni kita kena faham yang keluar masuk ini memang masalah, memang susah. Kita tak dibenarkan, kita tak digalakkan, dilarang untuk keluar masuk. Kita dilarang untuk keluar masuk. Boleh faham? Itu adalah tanggungjawab kita. Yang larangan itu adalah tanggungjawab kita, tanggungjawab ibu bapa awak. Jadi guna bahan apa yang ada. Lashmi ada tak buku sains tu yang besar sikit tu? Awak ambil muka surat tu, second hand pun tak apa, buku tahun lepas pun tak apa. Potong saja muka surat yang kosong, ambil satu, gunakan itu sebagai kertas tulisan. Kertas warna, ambil saja, kutip saja apa-apa, majalah ke apa ke yang berwarna, awak boleh buat teknik lipatan-lipatan dan potong-potong dia. Boleh gunakan tu juga untuk lipatan. Warna air, saya percaya semua orang ada warna air lah, kan? Ada warna air kan? Lashmi ada warna air tak? Ada boleh guna. Bagus, ada boleh guna. Siapa lagi ada masalah? Siapa lagi ada masalah? Jangan susahkan ibu bapa kita sebab susu pergi beli barang, tak payah. Guna bahan yang ada. Saya pun tak bercadang nak suruh awak pergi beli barang kat luar. Sebab itu saya pun tak bagi tahu awal-awal pun, saya tak kisah pun barang apa yang ada di rumah saja sebab kita memang tak digalakkan keluar.
Yang penting kita reti nak buat apa yang saya nak ajar. Yang penting itu saja. Siapa lagi tahu sekarang? Siapa lagi ada masalah sekarang? Tak ada? Tak ada? Okey, nanti pukul 2 awak dah ada kelas lain. Saya harap awak boleh selesaikan. Selesaikan dengan segera aktiviti kita. Tak faham? Tanya saya dekat WhatsApp. Boleh semua? Baik, saya tamatkan dulu kelas. Bukan tamat ya, saya tamatkan dulu form, tapi kelas kita masih berjalan. Saya tunggu dekat WhatsApp sekarang. Okey.